Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita sambung yang tadi ya, sambungan daripada ubahan bergabung tadi. Kita tidak habis dalam video rakaman yang pertama, jadi cikgu sambung dalam rakaman yang kedua. Masih lagi dalam contoh 23. Okey, sekarang kita nilai X sudah kita cari. Okey, sekarang kita mau cari nilai Y. Okey, apakah nilai Y? Macam mana mau cari nilai Y? Okey, nilai Y ni dia complicated sedikit lah. Tapi tidaklah susah sangat. Okey, sekarang kita tengok macam mana mahu mengira. Ambil balik daripada maklumat yang dia bagi tadi, yang dia bagi kepada kamu tadi. Okey, P berubah secara langsung dengan kuasa 3, Q dan secara songsan dengan R. Okey, sudah kita kira daripada video sebelum ini. Okey, dan sudah kita dapat kita punya K, nilai K ini ya. Ini kita punya persamaan ya. Kamu tengok daripada video sebelum ini. Kemudian soalan dia kata hitung nilai X dan nilai Y. X sudah kita kira. X ini sudah kita kira dalam video yang sebelum ini. Sekarang kita mau cari nilai Y. Apakah nilai Y? Macam mana mau cari nilai Y? Okey, nilai Y sama sahaja. Y di sini adalah sebenarnya adalah Q. Nilai yang tidak diketahui adalah Q. Yang ini adalah P dan yang ini adalah R. Jadi di sini kita ambil nilai Q adalah 0.018. R 2.7 yang kita tidak tahu Q. Jadi yang ni yang kita mahu. Yang kita mahu ni daripada persamaan ni Q mesti berada di depan. Yang maknanya Q sama dengan berapa? Yang berapa? Q sama dengan berapa? Q mesti berapa? Apa yang kita nak mesti berada di depan. Jadi macam mana kita nak daripada persamaan ini kita mahu kira dan kita mahu cari Q. Okey. Ini persamaan dia. Okey. Asalnya persamaan ini persamaan yang asal dia. Okey, asalnya ini persamaan asal dia. Kita mahu Q, okey, pertama kita mahu Q di atas. Tapi sebelum kita selesaikan Q, kita pindahkan dulu pecahan ni. Pindahkan, keluarkan dulu pecahan ini. Okey, pindah ke sebelah. Pecahan itu di bawah. Bila kita pindahkan dia, okey. Bila kita buang dia ke seberang, asalnya dia di bawah, dia akan jadi di atas. Dia jadi di depan ni. Okey, asalnya dia di bawah. Bila dia pindah, dia akan jadi di atas. Okey, dari 3Q kuasa 3. Okey, yang kita mahu Q. Kita tidak mahu 3 ni. Jadi 3 ni asalnya di atas. Bila buang ke seberang, dia akan jadi di bawah. Asalnya dia berada di atas, dia akan jadi di bawah. Okey, sekarang kita mahu Q sahaja. Punca kuasa 3 ni kita tidak mahu. Jadi kita pindahkan sekali lagi punca kuasa. Kuasa kita pindahkan satu kali lagi kuasa. Kuasa bila dipindahkan ke sebelah dia akan jadi punca kuasa. Okey, dia akan jadilah seperti ini. Okey, sekarang yang kita mahu ini berada di belakang. Okey, yang kita mahu berada di belakang ini tak comel. Kita pindahkan dia berada di depan. Okey, apa yang kita mahu letaklah di depan. Matlamat kamu, kehendak kamu mesti berada di depan. Okey. Jadi masukkan dulu nilai R dan nilai Q, nilai P. Okey, nilai R sudah kita tahu. Ini adalah nilai R 2.7 dan nilai P adalah 0.081. Masuk bahagi dengan 3, tekan kalkulator, kamu dapatlah nilai Q. Okey. Bila kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat nilai 0.9. Okey, 0.9 sama dengan Q. Q ini berada di belakang, betul tak? Tak comel, betul tak? Dia berada di belakang, dia tak comel. Jadi mau kasih comelkan dia, ini tak comel. Kenapa tak comel? Dia berada di belakang. Apa yang kita nak mesti berada di depan. Jadi kita pindah saja. Kita pindah saja Q di depan, masih nilai masih sama. Okey, inilah hasil yang terakhir. Jawapan yang terakhir. Okey, siap sudah contoh 23. Okey, kemudian hari ini cikgu mahu tunjuk kepada kamu, cikgu mahu huraikan sedikit kepada kamu berkenaan dengan latihan 1.3A. Okey, dalam buku teks kamu muka surat 28. Okey, kita tengok. Kita terus bincang dalam di sinilah. Okey. Senang untuk rujukkan kamu. Okey, kita tengok soalan nombor 1. Soalan nombor 1, setiap ubahan gabungan bergabung. Okey, dia kata dia suruh tulis dalam bentuk ubahan
dan bentuk persamaan. Okey, dia kata bentuk persamaan. Ini dalam bentuk ubahan. Ubahan mesti ada tanda ubahan. Okey, dia mahu kamu tulis dalam bentuk ubahan dan bentuk persamaan. Okey, tengok soalan yang pertama. Apa soalan yang pertama mahu? Dia kata V berubah secara langsung. Okey, kita baca soalan. Soalan mahu V berubah secara langsung dengan punca kuasa 3. Okey, bila langsung dia berada di atas dengan punca kuasa 3V. Dan secara songsang. Songsang dia akan berada di bawah dengan kuasa 2X. Jadi kita buatlah. Kita buat dia punya persamaan. A sama dengan, macam mana kita mahu buat dia punya persamaan. Dia kata W. Berubah. Berubah. Tanda ubahan. Berubah secara langsung dengan punca kuasa 3V. Punca kuasa 3. Bila langsung dia berada di atas lah. Tulis di atas dulu. Punca kuasa 3V. Dan secara songsang di bawah. Bila dia kata songsang, mesti ada pecahan di bawah. Apa dia? Dengan kuasa 2X. Okey, siaplah. Ini dalam bentuk ubahan. Soalan minta satu lagi, dia kata tukarkan ke dalam bentuk persamaan. Bila kita mau tukarkan yang ini ni dalam tanda persamaan, mesti ada nilai apa kelas? Ingat lagi? Apa-apa pun bila kita tukarkan kepada tanda sama dengan, mesti ada nilai K. Yang ini kekalkan. Yang di depan dan yang di belakang ni kekalkan. Di sini adalah W. Di sini adalah, yang ni di atas punca kuasa 3, V. Dan yang di bawah dia apa dia? X kuasa 2. Selesailah yang pertama. Ini adalah A. Okey, sekarang kita mau tengok yang kedua. Okey, kita tengok soalan B. Soalan B dia kata, V berubah secara langsung. Okey, langsung di atas. G dan H kuasa 3. H kuasa 3 ni dia kata berubah secara langsung. Maknanya G dan H kuasa 3 juga berada di atas. Sebab apa? Sebab dia langsung. Okey, maknanya yang ini berkembang. Dan secara songsang. Okey, barulah yang ini sorang-sorang di bawah. Kenapa bawah? Sebab dia bagi tahu songsang. Okey, F, kita tulis F. Berubah. Tanda kadaran. Langsung di atas. G dan H kuasa 3. G. Satu lagi H kuasa 3. Okey, seterusnya. Dan secara songsang. Dia berada di bawah. Songsang. Kenapa di bawah? Sebab dia kata songsang. Dengan punca kuasa 2T. Okey, siaplah. Kemudian kita mau tukar tanda ubahan ini kepada tanda sama dengan. Ingat, bila kita mau tukar kepada tanda sama dengan, mesti ada tanda sama dengan dan nilai K. Jadi jawapan yang terakhir kita sama sahaja. Salin balik di sebelah sini adalah F. Dan di sebelah sini ada G dan H kuasa 3. Dan di bawah dia adalah punca kuasa 2T. Okey, siaplah soalan B. Okey, kemudian kita tengok soalan C. Soalan C, dia bagi tahu kamu, apa maklumat yang dia bagi tahu kepada kamu. Pecutan bagi suatu objek, okey. A berubah secara langsung dengan jarak yang dilalui. Okey, langsung dengan jarak. Maknanya, langsung dengan jarak yang dilalui. Okey, maknanya yang di atas. Dan secara songsang. Okey, yang ni berada di bawah. Dengan kuasa 2 masa yang diambil. T. Okey, kuasa 2 yang diambil. Kuasa 2 masa yang diambil. Kuasa 2, bukan punca kuasa. Maknanya A berubah secara langsung dengan jarak yang dilalui. J. Dan secara songsang berada di bawah. Dengan kuasa 2 masa yang diambil. Masa yang diambil T, kuasa 2. Okey, begitu saja. Sama saja. Okey, tanda kadaran ini kita tukar kepada tanda sama dengan, mesti ada nilai K di sebelah dia. Okey, yang di sini kekalkan kedudukan dia. Di sini adalah A. Dan di sebelah sini ada J. Atasnya J dan di bawah dia adalah T kuasa 2. Settle. Siaplah. A, B dan C. Okey, sekarang kita tengok soalan yang kedua. Masih lagi latihkan diri 3.1A. Okey.
Soalan yang kedua, dia minta kamu apa? Masa yang digunakan adalah T jam untuk menyusun kerusi di Dewan berubah secara langsung dengan bilangan kerusi. Okey, dia kata kerusi berubah secara langsung dengan bilangan kerusi. Okey, masa menyusun kerusi berubah secara langsung dengan bilangan kerusi. Okey, T untuk jam dan C untuk buah. Dan secara sonsang dengan bilangan pekerja yang terlibat. Okey, dia kata T berubah secara langsung dengan bilangan kerusi. Okey. Kemudian dan songsang dengan bilangan pekerja yang terlibat. Okey, dia wakilkan dengan nilai P. Okey, C ini adalah kerusi dan P ini adalah orang, T ini adalah masa. Jadi kita buatlah dia punya kadaran. T berkadar dengan C di atas. Kenapa di atas? Sebab dia kata langsung. Songsang dia berada di bawah. Okey, dapatlah dia punya persamaan. Okey, dia bagi maklumat apa dia? Maklumat yang dia bagi adalah 5 orang pekerja menggunakan masa 2 jam untuk menyusun 10,000 kerusi. Maknanya, dia ada P sama dengan 5. Apa dia? P ini bilangan pekerja. Pekerja dia ada 5 orang. Masa dia T. T dia berapa? T dia adalah 2 jam. T dia adalah 2 jam untuk menyusun kerusi. C sama dengan 1,000. Okey, jadi ungkapkan T dalam sebutan C dan P. Okey, sama juga yang ini. Kita tukarkan dia dalam bentuk sama dengan mesti ada nilai K. Kekalkan kedudukan sebelah kanan dan sebelah kiri. Sebelah kanan dan sebelah kiri. Kemudian cari nilai K. Kita mau K. Okey, P asalnya di bawah. Bila buang ke seberang, dia akan jadi di atas. Okey. C dia di atas, bila buang ke seberang dia akan jadi di bawah. Apa maksud dia? Okey, di sini asalnya T, okey. Bawah dia akan jadi di atas. Atas akan jadi di bawah. Okey, dapatlah nilai K. Okey, K berada di belakang tak comel, kita ubah kedudukan dia, makna K equal to TP per C. Okey, kira K. Jadi K equal to T berapa? 2, P 5 dan C adalah 1,000. Okey, kira K. Tekan kalkulator kamu. 10 bahagi dengan 1,000 berapa? 5 darab 2, 10. 10 bahagi dengan 1,000. Kamu akan dapat 1 per 100. Okey, 1 di atas, 100 di bawah. Jadi, nilai yang kita perolehi tadi, okey, kita sudah dapat nilai ni kan? Ni. Iaitu T sama dengan KC per dengan P. Masuklah nilai K. Gantikan nilai K. K sudah kita kira tadi. Nilai dia adalah ini. Gantikan sahaja. Iaitu 1 per dengan 100. Dan nilai di atas dia adalah CP. Okey. Dan ini adalah T. Darab saja. Yang atas dengan atas, bawah dengan bawah. Darab maksudnya kasih rapat saja. 1 darab C, 100 darab P, maknanya 100 P. Okey, selesai. Done. Ini adalah soalan yang kedua. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga ni cuba buat sendiri. Cikgu step yang sama, langkah kerja yang sama, cumanya nilai sahaja yang berbeza. Cuba buat dahulu. Pertama cari nilai K, bila dah dapat nilai K, carilah apa yang dikehendaki. Masukkan dalam persamaan dan carilah apa yang dikehendaki. Okey, itu sahaja sambungan bagi video yang kedua. Okey, terima kasih kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.